Ayat ini diletakkan selepas ayat sebelumnya tentang bulan Ramadan untuk mendorong seseorang untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Ta'ala selamanya dan mengekalkan ketaatan ini sepanjang tahun. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Maka barang siapa yang melihat bulan sabit, maka hendaklah dia berpuasa padanya, dan menghendaki supaya kamu menyempurnakan idah itu dan bertasbih kepada Allah atas apa yang telah diberikannya kepadamu. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Berperilaku seperti ini secara fitrahnya membawa seseorang kepada berdoa kepada Allah Ta'ala secara teratur, yang merupakan ibadah yang bersambung dengan mengerjakan amal soleh, seperti solat fardu. Ayat utama, seperti kebanyakan yang lain, menunjukkan darjat yang paling tinggi yang boleh dicapai seseorang di dunia ini, yaitu hamba Allah yang maha tinggi. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku. Dalam banyak kesempatan apabila Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi-Nabi dia sering menyebut mereka sebagai hambanya dan bukannya menyebut mereka sebagai Nabi-Nabi. Sebagai contoh, dalam ayat berikut, Allah Ta'ala berfirman tentang perjalanan syurga Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang merupakan petunjuk kebesarannya, namun merujuk kepadanya sebagai hambanya. Bab 17 Al-Isra, ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam contoh lain, Allah Ta'ala merujuk kepada guru salah seorang daripada Nabi-Nabi yang agung, Nabi Musa AS, sebagai seorang hamba dari kalangan amba-ambanya dan tidak menyebut nama guru itu. Surah 18 Al-Kahfi, ayat 64-65. Musa berkata, skim yang kami cari. Jadi mereka kembali, mengikut jejak mereka. Dan mereka menjumpai seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Bahkan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memperkenalkan dirinya kepada dunia sebagai hamba Allah, sebelum menyatakan kenabian dan rasul. Ini telah ditunjukkan dalam banyak hadis, seperti yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 851. Malah, intipati kenabian dan rasul adalah kehambaan kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, seseorang mesti berusaha untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Adalah penting untuk diingat bahawa seorang hamba memahami bahawa kewajipan mereka adalah untuk sentiasa mencari keredaan Tuhannya, Allah yang Maha Tinggi. Kewajipan mereka bukanlah untuk mencari kesenangan sendiri maupun kesenangan orang lain. Mereka tidak menghendaki orang lain untuk menggembirakan mereka dan sebaliknya menggalakkan orang lain untuk sentiasa bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah yang Maha Tinggi, seperti mereka berusaha untuk melakukannya, kerana seluruh makhluk adalah hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, sama ada dengan rela atau tidak. Di samping itu, seorang hamba Allah yang Maha Tinggi menerima bahawa segala yang mereka miliki diciptakan dan diberikan kepada mereka oleh tidak lain daripada Tuhan mereka, Allah yang Maha Tinggi, dan oleh itu adalah miliknya, termasuk nyawa mereka sendiri. Oleh itu, sikap ini akan menggesa mereka untuk menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh pemilik nikmat ini, Allah Ta'ala, yang membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tambahan pula, manusia telah dicipta sedemikian rupa sehingga mereka mesti menjadi hamba kepada sesuatu atau seseorang. Tidak mungkin manusia tidak menjadi hamba. Seseorang boleh berkelakuan sebagai hamba Allah yang Maha Tinggi, yang membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, kerana dia sahaja yang mengawal hati rohani manusia,
tempat tinggal ketenangan fikiran, dan oleh itu dia memutuskan siapa yang memperoleh ketenangan fikiran dan siapa yang tidak. Di samping itu, berhikmat kepada Allah yang Maha Tinggi membawa kepada ketenangan fikiran dan badan kerana seseorang hanya akan bertujuan untuk mendapatkan keredaannya dalam kehidupan seharian mereka, dan meredai seorang tuan atas berbilang tuan adalah lebih mudah, terutamanya apabila tuan mereka Maha Penyayang dan hanya mengharapkan sedikit usaha daripada hambanya. Sedangkan, orang yang menolak kehambaan Allah Ta'ala pasti akan menjadi hamba kepada benda atau orang lain, seperti majikan mereka, seperti eksekutif Hollywood, masyarakat, media sosial, fashion dan budaya. Lebih buruk daripada perkara-perkara ini adalah apabila seseorang menjadi hamba kepada keinginan mereka sendiri, kerana ini adalah sikap manusia yang lebih teruk, seperti perogol dan pembunuh. Orang ini akan bertujuan untuk menyenangkan tuan mereka, yang akan mendorong mereka untuk menyalahgunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka. Ini seterusnya hanya membawa kepada kesengsaraan, kesukaran dan kesusahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan kerana mereka tidak dapat melepaskan diri dari kuasa dan kawalan Allah yang Maha Tinggi. Ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan orang-orang yang menolak kehambaan Allah yang Maha Tinggi dan bagaimana mereka menjalani kehidupan yang sengsara walaupun mereka memiliki seluruh dunia. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak-banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Di samping itu, menjadi hamba orang, seperti majikan atau saudara mara, hanya akan membawa kepada kesengsaraan kerana sekeras manapun seseorang itu mencuba, dia tidak akan dapat memuaskan hati orang lain sepenuhnya. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat dinafikan. Akibatnya, hamba manusia ini akan menjadi marah dan pedih dengan masa yang berlalu kerana pengorbanan mereka untuk menggembirakan orang tidak menyenangkan mereka. Ini hanya akan meningkatkan tekanan, kebimbangan dan masalah mereka di kedua-dua dunia. Oleh itu, sebagai seorang hamba tidak dapat dielakkan, setiap orang harus mengasihani diri mereka sendiri dan memilih kehambaan kepada Allah yang Maha Tinggi daripada kehambaan kepada perkara lain, kerana ini sahaja membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Kehambaan ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Bab 5 Al-Maidah, ayat 15-16. Telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang nyata. Dengan kitab skim Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Ayat ini menunjukkan pentingnya mempelajari sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat Allah yang Maha Mulia melalui Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, kerana ilmunya berasal dari Al-Quran yang dianugerahkan kepadanya dan tradisinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memahami Allah Ta'ala dengan betul, sesuai dengan potensi seseorang, sehingga seseorang dapat dengan ikhlas mentaatinya dengan benar. Belajar tentang sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi dari sumber alternatif boleh membawa seseorang kepada tidak menghormati Allah yang Maha Tinggi, sambil percaya bahawa mereka menghormatinya, dan bahkan boleh membawa seseorang ke arah kekufuran. Sebagai contoh, apabila seseorang mengabaikan mempelajari sifat-sifat ketuhanan Allah yang Maha Tinggi yang dibincangkan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, mereka boleh dengan mudah menggunakan angan-angan berkenaan dengan rahmat dan pengampunannya. Orang ini akan menganggap bahawa mereka mempunyai harapan akan rahmat Allah yang Maha Tinggi, walaupun mereka hanya mempunyai angan-angan yang tidak mempunyai nilai dalam Islam.
Angan-angan adalah apabila seseorang terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan keampunan dan rahmat Allah Ta'ala, kerana Dia Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Sungguh pun, Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, namun percaya bahawa Dia akan memperlakukan orang yang berbuat baik dan melakukan kejahatan secara sama di dunia ini dan pada hari penghakiman adalah sangat tidak hormat kerana Ia mencabar Dia yang Maha Adil. Surah 45 Al-Jathiyah, ayat 21. Ataukah orang-orang yang melakukan kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, menyamakan mereka dalam hidup dan mati mereka? Amat buruklah apa yang mereka putuskan itu. Oleh itu, seseorang mesti mengelak daripada mengamalkan kepercayaan yang tidak betul berkenaan dengan sifat-sifat dan sifat-sifat ketuhanan Allah yang Maha Tinggi, dengan belajar dan bertindak dari sumber yang betul, yaitu Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Di samping itu, ayat ini menunjukkan pentingnya mengikuti secara ketat jejak langkah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, yang melibatkan pembelajaran dan tindakan berdasarkan Al-Quran dan tradisinya, kerana Allah, yang Maha Tinggi, telah menjadikannya sebagai alat petunjuk bagi manusia. Bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Oleh itu, seseorang harus mengelak daripada mengamalkan sumber-sumber ilmu agama yang lain walaupun ia membawa kepada amal soleh, kerana semakin banyak seseorang itu bertindak atas sumber-sumber ilmu agama yang lain, semakin kurang mereka akan bertindak atas dua sumber petunjuk, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang seterusnya membawa kepada kesesatan. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya usaha untuk mendapatkan dan beramal dengan ilmu Islam. Seperti mana manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu keduniaan untuk memperolehi profesion yang baik, mereka juga harus berusaha bersungguh-sungguh untuk menimba dan beramal dengan ilmu Islam supaya mereka memahami dan memenuhi tujuan penciptaannya, seterusnya membawa kepada ketenangan jiwa dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 51 Ad-Dariyat, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebanyak mana pun ilmu duniawi yang diperolehi seseorang, ia tidak akan dapat membimbing mereka melalui setiap keadaan, sama ada dalam keadaan susah atau senang, sehingga mereka memperoleh ketenangan jiwa dan pahala di kedua-dua dunia. Di samping itu, ilmu duniawi tidak akan mengajar seseorang cara menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan betul, sama ada yang merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Oleh itu, ilmu duniawi tidak boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian seseorang, tidak kira berapa banyak ilmu yang mereka perolehi. Mereka sebaliknya hendaklah berusaha untuk belajar dan beramal dengan ilmu Islam supaya mereka faham cara hidup, cara menggunakan nikmat yang dikurniakan dengan betul dan cara menangani setiap situasi yang dihadapi agar mereka memperoleh ketenangan dan kejayaan di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan kepentingan untuk meneliti ilmu yang bermanfaat sahaja. Seseorang mesti mengelak daripada mempelajari topik-topik dalam pengetahuan agama yang tidak akan meningkatkan ketaatan ikhlas mereka kepada Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Cara yang baik untuk menilai sama ada sesuatu topik ilmu agama itu relevan atau tidak adalah dengan menilai sama ada itu sesuatu yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka pada hari kiamat. Jika mereka tidak akan dipersoalkan tentang topik tertentu dalam Islam, seperti peristiwa tertentu dalam sejarah Islam, maka topik itu tidak relevan dan harus dielakkan.
Tetapi jika sesuatu topik itu akan dipersoalkan pada hari kiamat, seperti memenuhi hak jiran, maka topik ini mesti diteliti, dipelajari dan dipraktikan dengan sebaik-baiknya. Berkenaan dengan ayat 186, sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi mesti dipelajari dan diamalkan mengikut potensi yang dicipta seseorang, kerana ini akan mendorong mereka untuk memenuhi hak Allah yang Maha Tinggi dan manusia, perkara-perkara yang akan dipersoalkan pada hari penghakiman. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Untuk menyerlahkan lagi kedekatan Allah Ta'ala dengan ciptaannya, dia menjawab persoalan itu secara langsung dan bukannya melalui Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ayat ini harus menimbulkan rasa takut dan berharap kepada Allah yang Maha Agung. Kedua-duanya diperlukan untuk mendapatkan keadaan yang seimbang seperti ketakutan menjauhkan diri dari maksiat dan harapan mendorong seseorang ke arah beramal. Ketakutan terhasil kerana seseorang harus memahami bahawa Allah, yang Maha Tinggi, begitu dekat dengan mereka, dengan cara yang tidak dapat difahami oleh penciptaan, sehingga dia mengetahui semua fikiran, niat, ucapan dan tindakan mereka, tidak kira betapa tersembunyinya daripada orang lain. Oleh itu, seseorang mesti sentiasa menilai pemikiran, niat, ucapan dan tindakan mereka untuk menyelaraskannya dengan ajaran Islam supaya mereka mendapat manfaat daripadanya di kedua-dua dunia. Harapan dihasilkan oleh ayat utama, kerana tidak kira apa keadaan sukar yang dihadapi seseorang, mereka mesti tahu bahawa dia yang mengasihi dan mengambil berat terhadap mereka lebih daripada orang lain dekat dan memerhatikan setiap perasaan, pemikiran dan tindakan mereka sepanjang ujian mereka. Sama seperti seseorang menjadi selesa apabila ditemani oleh kekasih, mereka seharusnya menjadi lebih selesa kerana mengetahui Allah, yang Maha Tinggi, sentiasa menemani dan mengawasi mereka. Orang yang benar-benar memahami kebenaran ini jarang merasa kesepian, kerana mereka tahu Allah, yang Maha Tinggi, bersama mereka di mana sahaja mereka berada atau apa sahaja yang mereka hadapi. Surah 57 Al-Hadid, ayat 4. Dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Sebenarnya, Allah Ta'ala sangat dekat dengan setiap individu sehinggakan dia menjawab secara langsung kepada sesiapa yang berseru kepadanya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Sesungguhnya saya dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Tetapi adalah penting untuk diperhatikan bahawa balasan Allah, yang Maha Tinggi, sentiasa mengikut pengetahuannya yang tidak terbatas dan masanya dan mengikut apa yang terbaik untuk orang yang berdoa kepadanya. Malangnya, ramai yang salah faham konsep berdoa kepada Allah, yang Maha Tinggi, dan menganggap dia tidak mendengar atau menjawab mereka, kerana mereka tidak mendapat apa yang mereka minta mengikut jadual mereka dan mengikut keinginan dan rancangan mereka. Allah, yang Maha Tinggi, dan perbendaharaannya yang tidak terhingga tidak boleh diperlakukan seperti sebuah kedai di mana seseorang membentangkan wang tunai dan membeli apa sahaja yang mereka kehendaki dengan cara yang mereka inginkan mengikut jadual yang mereka inginkan. Mereka mesti memahami bahawa kerana Allah, yang Maha Tinggi, Maha Penyayang, dia menjawab dengan cara yang terbaik untuk orang yang berdoa, walaupun ini tidak jelas bagi mereka, seperti banyak kali seseorang meminta sesuatu yang tidak baik untuk mereka atau menginginkan sesuatu untuk dihapuskan dari kehidupan mereka, sedangkan ia adalah baik untuk mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Oleh kerana kekurangan pengetahuan dan pandangan jauh, orang harus berpegang pada doa umum untuk kesejahteraan di kedua-dua dunia dan dengan sabar menerima ketetapan dan balasan Allah, yang Maha Agung, kerana mengetahui yang terbaik untuk mereka, walaupun ia tidak jelas bagi mereka. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 200-201. Dan di antara manusia ada orang yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia, dan dia tidak akan mendapat bahagian di akhirat. Tetapi di antara mereka ada yang berkata, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka mesti berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka,
mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Sama seperti pesakit yang bijak ini akan memperoleh tubuh dan fikiran yang sihat, begitu juga orang yang menerima balasan dan ketetapan Allah Ta'ala, sabar dan memelihara ketaatan yang ikhlas kepadanya. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Sesungguhnya saya dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Menarik untuk diperhatikan bahawa Allah Ta'ala tidak mengatakan dia menjawab orang Islam yang menyerunya. Dia sebaliknya membiarkan pintu doa terbuka untuk semua, tanpa mengira kepercayaan, tindakan dan kelakuan mereka. Ini adalah realiti yang sangat unik, kerana kebanyakan agama akan memberitakan bahawa Tuhan mereka hanya bertindak balas kepada orang yang percaya kepada mereka. Tetapi sebenarnya, orang yang bersungguh-sungguh menyeru kepada Allah Ta'ala akan mendapat balasan, kerana Allah Ta'ala terlalu malu untuk memalingkan manusia dengan tangan kosong. Tanggapan ilahi ini kepada semua orang, tanpa mengira kepercayaan mereka, telah disebutkan di tempat lain dalam Al-Quran, contohnya, Surah 29 Al-Ankabut, ayat 65. Dan apabila mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Tetapi apabila dia menyerahkan mereka ke darat, seketika itu juga mereka mempersekutukannya. Ini berkaitan dengan satu lagi realiti halus. Apabila seseorang tanpa mengira agama mereka menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang lain, seperti doktor perubatan, orang ini sering berpaling kepada Tuhan. Orang itu tidak menyeru beberapa Tuhan, hanya satu Tuhan tunggal, yang bermaksud Allah, yang Maha Tinggi. Seperti yang mereka tahu jauh di dalam, bahawa dia memang wujud dan adalah satu-satunya yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Kebenaran ini telah tertanam dalam diri setiap orang dan merupakan satu lagi bukti keesaan Allah Ta'ala. Oleh itu, semua orang harus merenungkan ayat utama yang menunjukkan balasan ilahi kepada semua yang berdoa dan hakikat tersembunyi yang dibincangkan untuk mengenali kebenaran Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ayat ini juga menunjukkan satu lagi realiti yang amat penting yang sering disalah-ertikan oleh umat Islam. Malangnya, kepercayaan sebahagian umat Islam kepada Allah, yang Maha Tinggi, serupa dengan Raja Duniawi. Seorang Raja Duniawi tidak boleh menguruskan hal ehwal kerajaannya sendiri dan oleh itu melantik pembantu, seperti gubernur, untuk membantunya menguruskan kerajaannya. Hasil daripada kepercayaan ini, ramai umat Islam mendedikasikan masa, tenaga dan kekayaan untuk mencari orang-orang rohani yang kononnya berhubung dengan Allah, yang Maha Tinggi, dengan cara yang istimewa, seperti gubernur disambungkan kepada raja dengan cara yang istimewa. Matlamat mereka adalah untuk menggembirakan orang rohani supaya mereka boleh memberi syafaat bagi pihak mereka dengan Allah, yang Maha Tinggi, seperti seorang gubernur boleh memberi syafaat dengan raja bagi pihak seseorang yang menggembirakan gubernur, dengan pemberian dan demonstrasi penghormatan dan kasih sayang yang tidak wajar. Orang-orang rohani ini bertindak sebagai penjaga pintu antara orang awam dan Allah, yang Maha Tinggi, yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Sebenarnya, ayat utama yang sedang dibincangkan menghilangkan ciptaan yang paling agung dan paling dekat dengan Allah Ta'ala di kedua-dua alam, iaitu Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, daripada hubungan antara seseorang dengan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala menjawab soalan secara langsung dan bukannya melalui Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Walaupun Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak pernah bertindak sebagai penjaga pintu dan sebaliknya mengajar dan menunjukkan kepada manusia cara yang betul untuk mentaati Allah Ta'ala dan mengikuti jejaknya telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Namun untuk menunjukkan realiti penting bahawa seseorang tidak perlu menyenangkan penjaga pintu untuk sampai kepada Allah Ta'ala 6 secara langsung.
Oleh itu, seorang Muslim mesti mempelajari ilmu Islam daripada seorang guru yang berkelayakan dan menunjukkan penghormatan yang sewajarnya kepada mereka, tetapi mereka tidak sepatutnya percaya bahawa mereka harus menyembah orang yang kelihatan rohani untuk mencapai dan keredaan Allah Ta'ala. Ini disokong lagi dengan ayat utama yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala mengabulkan sesiapa yang berdoa kepadanya. Ia tidak menyatakan bahawa dia hanya mengabulkan doa orang yang zahir rohani. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Sesungguhnya saya dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah Ta'ala kemudiannya menyatakan fakta logik bahawa orang yang menghendaki Allah Ta'ala untuk memenuhi keperluan mereka hendaklah terlebih dahulu bertindak balas untuk mewujudkan keimanan mereka kepadanya, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Sesungguhnya saya dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan ketaatan. Penyempurnaan iman seseorang secara praktikal telah ditunjukkan lebih lanjut dalam bahagian seterusnya ayat 186. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 186. Sesungguhnya saya dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan taat dan beriman kepadaku. Tindakan yang baik adalah bukti dan mata wang yang diperlukan untuk mendapatkan ketenangan fikiran di kedua-dua dunia. Sama seperti tumbuhan yang hanya berbunga untuk menghasilkan buah apabila ia mendapat khasiat, seperti cahaya matahari, iman seseorang hanya boleh mekar untuk membawa mereka kepada ketenangan fikiran apabila mereka merealisasikan iman mereka dengan melakukan perbuatan yang baik. Ini melibatkan penggunaan berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Realiti ini telah ditunjukkan dalam bahagian seterusnya ayat utama yang sedang dibincangkan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Sesungguhnya saya dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan taat dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Amalan mentaati Allah Ta'ala membimbing seseorang melalui setiap keadaan, sama ada masa senang atau susah, supaya mereka berjaya mengatasinya sambil memperoleh ketenangan fikiran dan ganjaran yang tidak terkira banyaknya. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manakala orang yang gagal untuk menjawab kepada Allah yang Maha Tinggi melalui praktikal mentaatinya, boleh menerima balasannya terhadap doa mereka, tetapi mereka tidak akan memperoleh bimbingan yang betul yang mereka perlukan untuk mengatasi setiap situasi yang mereka hadapi dengan berjaya, yang seterusnya akan menghalang mereka daripada memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan, kerana Allah, Tuhan yang Maha Esa, mengawal urusan rohani dan fikiran mereka dan kejayaan, dan oleh itu memilih siapa yang memperoleh ketenangan fikiran dan siapa yang tidak. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak-banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Oleh itu, adalah penting untuk memahami bahawa doa hanya akan berguna sepenuhnya apabila seseorang melakukan tindakan ketaatan, kerana setiap doa di dalam Al-Quran dan tradisi yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, disertai dengan tindakan ketaatan kepada Allah Ta'ala,
sebagai berdoa kepada Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak akan membuahkan hasil. Ini telah dijelaskan dalam ayat utama yang dibincangkan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 186. Sesungguhnya saya dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan taat dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.